Allahu Akbar. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الأرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita bersama dengan berbagai-bagai bentuk nikmat. Walaupun dalam suasana sekarang kita masih diuji dengan beberapa bentuk ujian. Antaranya yang paling besarnya adalah dengan tersebarnya virus corona virus COVID-19 yang masih belum lagi lah kita kata pulih sepenuhnya. Wallahu alam lah, kita pun tak tahulah perkara yang akan datang tu macam mana. Tapi yang telah berlaku apa semua tu, ini adalah suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pun ada maklumat menyatakan bahawa contohnya kata virus ni adalah ciptaan manusia, tak tahulah. Ada orang buat virus ni disebarkan dengan tujuan untuk mereka ini mengauk keuntungan bila mereka buat vaksin ataupun ubat lah. Maka mereka boleh jual pula dengan harga yang tinggi, harga yang mahal, bahkan boleh dijual di seluruh dunia lah. Tentulah orang berebut-rebut nak beli, tuan-tuan. Kita pun kalau jual pakat beli juga rasanya tak. Itu pun masa virus hari itu duduk tersebar tu, orang kata makan ni makan, minum benda ni minum, tak orang kita lah. Yang rasa demam sikit-sikit tu dah menggeletar, dah takut dah.
tak mengaku demam pun tak, takut kena tahan dan seumpama. Itu ujian tuan-tuan ya, ujian. Namun satu sudut yang lain, kita sebagai orang yang beriman, apabila suatu perkara itu telah berlaku dan menimpa kita dalam bentuk musibah dan seumpamanya, maka kita kena terima itu juga termasuk di dalam qada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang telah ditentukan semenjak azali lagi, yang pasti dilalui oleh kita bersama. Maka di sana kita memerlukan kebijaksanaan kita lah di dalam menghadapi semua keadaan itu. Kebetulan tuan-tuan, kita yang masih bincang dalam kitab kita ni, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, kita sedang bincang dalam tajuk dalam Al-Aqabah Ar-Rabi'ah ya, Aqabah yang keempat, iaitulah Aqabatul Awaiq, Aqabatul Awarid, silap ya, Aqabatul Awarid, yakni Aqabah kedatangan gangguan-gangguan rintangan, yang mana dalam Aqabah ini kalau kita lihat, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menyebut kepada kita ada empat bentuk gangguan rintangan yang kita akan lalui, yang terpaksa kita tempuhi di dalam jalan ibadah kita ini, di dalam kita ini menunaikan atau melaksanakan pengabdian diri kepada Allah. Adapun mudahnya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kita ini melaksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini ya, maka empat gangguan rintangan ini kita akan lalui. Yang pertamanya, yang pertama ni pun tak selesai lagi, baru muqaddimah dulu rasanya. Pertama berkait dengan rezeki. Gangguan itu berkait dengan rezeki. Kita semua ni memanglah tuan-tuan tak duk fikir hari-hari masalah berkait dengan rezeki. Berkait apa yang kita nak makan, apa yang kita nak minum, banyak mana harta yang kita miliki, harta yang kita nak cari, begitu dan begini. Ini rezeki ya. Maka dalam menghadapi gangguan daripada sudut rezeki ini, yang sering juga mengganggu fikiran kita, menyibukkan fikiran kita, menyibukkan hati kita, menyebabkan hati rasa tak tenang, begitu dan begini, kita dah sebut dulu dah ya. Contohnya kalau kita datang masjid ni tuan-tuan, bawa kasut ataupun selipar baru beli, duk semayang tadi, hati berkata-kata, hilangkan selipar aku, hilangkan selipar aku ya, sebab kita takut kehilangan tuan-tuan ya, benda tu, suatu harta kita takut hilang ya. Maka kita kena memahami bahawa ialah kalau kita dah letak tempat yang sepatutnya ya, dan seumpamanya, kalau itu adalah rezeki kita tuan-tuan, dia tetap akan ada, jadi milik kita ya, akan tetap menjadi milik kita, akan tetap menjadi rezeki kita. Tapi kalau memang contoh motosikal tu, memang kunci pun letak pada motosikal tuan-tuan tak, kalau keluar masjid dia berjalan tak, berjalan tu kita pun nak salah pada siapa, kunci kat mana, saya tinggal aja dekat motor, memanglah ya, wallahu alam. Jadi ini sebutnya tentang rezeki, dia kata macam mana, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kena bertawakal kepada Allah. Dan kalau kita kaitkan dengan suasana kita hari ini ni, PKPP ya, berapa kali P lah tak, PKP banyak sangat, dah masuk ke yang keempat dah tuan ya. Okay. Sekarang pemulihan. Jadi memang kalau kita lihat, kita pun tak tahu lagi macam mana rezeki kita ni akan datang. Tapi apa yang penting adalah kita tetap melaksanakan apa yang disuruh oleh agama dari sudut bekerja, berusaha dan seumpamanya,
Yang selebihnya kita serah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gangguan rintangan yang kedua ini saya sebut sepintas lalu dulu, sebab dia ada kaitannya dengan keadaan yang kita sedang sama-sama tempuhi, iaitulah mara bahaya. Mara bahaya. Mara bahaya di sini yang dimaksudkan ialah kita ni tuan-tuan di dalam menjalani kehidupan kita. Contohnya kita melakukan suatu pekerjaan, kita buat satu pekerjaan, kita ambil satu kita kata contoh, kita buat satu tindakan, dan seumpamanya lah pekerjaannya secara umumnya, yang mana apa yang kita nak buat tu tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya kita tak tahu lagi secara pasti, kita tak tahu secara pasti adakah perkara itu pasti membawa kebaikan, kemanfaatan kepada kita, atau mungkin dia boleh membawa keburukan kepada kita. Kita tak tahu secara pasti, ya. Ramai orang dia hanyalah mencuba, ya, menurut pandangan dia, kajian dia dan seumpamanya, ini cara tindakan yang terbaik, maka dia cuba. Tak macam hari ni lah, kita ni nak nak mengekang atau nak menyekat penyebaran virus ini, maka contohnya diadakan PKP ni, ada SOP, macam-macam SOP. Tak setakat mana boleh ikut SOP, wallahu alam, kok jadi sup je lah. Tak, ya, SOP, sehinggalah masjid pun ada SOP-nya tak. Kita pun alhamdulillah sebelum ni tuan-tuan, peringkat awal hanya 3 orang je yang boleh dibolehkan, dia tambah sikit 12 orang pegawai masjid, nah, kemudian tambah lagi jadi 40 untuk solat Jumaat contoh. Hari ni maknanya diberikan lagi kelonggaran demi kelonggaran, alhamdulillah. Jadi ini semua adalah kita kata sebagai usaha yang kita buat dalam menghadapi mara bahaya. Tapi usaha yang kita buat itu, adakah kita ada jaminan bahawa kita pasti berjaya? Ya, pasti berjaya, pasti membuahkan hasil, pasti itu kita tak pasti. Sebab itulah di dalam menghadapi rintangan dalam bentuk gangguan rintangan dalam bentuk mara bahaya ni, Imam Ghazali menyebut bahawa kita kena menghadapinya dengan cara kita wajib bertafwid, yakni menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ya, kena serah urusan tu kepada Allah. Maksud macam mana serah kepada Allah ni? Antara maksudnya, kalau kita luaskan perbincangan, satu-satu perkara tuan-tuan, kalau ianya adalah datang daripada Allah dan Rasulnya, contoh suatu perintah yang datang daripada Allah, yang datang daripada Rasul, perkara ni confirm membawa kebaikan, begitu, ya, secara pasti ianya akan membawa kebaikan kepada kita manusia ini kalau datang daripada Allah. Contohnya, sebab itulah kita selalu menyebut tentang, kita bercita-cita untuk melihat hidup kita ni, sistem hidup kita ini adalah berasaskan kepada hukum syariat Allah. Contoh kita nak, kenapa? Kerana confirm tuan-tuan, pasti hukum ini, peraturan ini, syariat ini akan membawa kebaikan kepada kita, khususnya umat Islam dan manusia secara umumnya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Manusia dia cuba macam-macam sistem dah tuan-tuan, cuba ini, cuba tu, cuba gagal. Dulu kalau kita bincanglah dalam sejarah hidup manusia ni, mereka membawa macam-macam kita kata ism ataupun
ideologi, satu ideologi yang dibawa, yang dicipta oleh manusia, namanya komunisme, pragmatisme, apa macam-macam lagi lah. Ism ini maknanya ideologi pemikiran yang menjadi dasar kepada sistem, dan diwujudkan sistem berdasarkan ideologi ini. Tapi akhirnya kesemua ideologi ini, sistem ini gagal. Orang yang berjuang itu akhirnya mereka lah yang menolak. Jadi mereka menyangka ideologi yang mereka bawa itu akan menyelesaikan masalah, akan membawa kebaikan pada sangkaan mereka. Tapi oleh kerana mereka berani mencuba, dan akhirnya ternyata apa yang mereka fikirkan itu adalah suatu yang gagal. Berlaku keruntuhan, berlaku kerosakan dan seumpamanya. Sebab kalau kita lihat komunis kalau kita lihat komunis ni, bila dia nak berkuasa, apa dia buat? Dia bunuh orang macam tu je, tuan-tuan. Dia bunuh. Komunis pun datang tempat kita pun dia bunuh je lah. Orang Melayu, orang Islam ni dia bunuh je. Dia tidak membawa kebaikan, bahkan dia membawa kemusnahan, penderitaan dan seumpamanya. Kenapa? Kerana dia bukan daripada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ianya adalah daripada Allah dan Rasulnya, tuan-tuan, kita ni sebagai orang yang beriman, kita kena yakin ianya pasti membawa kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau dia berbentuk larangan daripada Allah dan Rasulnya, maka ianya confirm membawa keburukan. Jangan duk ikut ada yang pening tu, yang pening-pening ramai juga negara kita ni. Kalau nak tutup kilang arak, tutup juga Mahat Tahfiz, dia kata. Pening tu. Itu yang pening. Tak boleh ikut orang macam tu. Dia samakan kilang arak dengan Mahat Tahfiz, pusat-pusat tahfiz, dia kata. Bahayanya pusat tahfiz ni macam bahaya kilang arak. Minum arak, mabuk, langgar orang lah, mati. Agaknya budak tahfiz ni, tuan-tuan, lepas tu langgar orang agaknya lah. Itulah. Maknanya ini yang rosak ni kita tak boleh ambil kira lah. Baik. Jadi begitu dalam masalah tafwid ini, nanti insya-Allah sampai masa kita akan bincanglah menurut apa yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Cuma saya sebut dalam masalah mara bahaya ni, dari sudut tuan-tuan, kita ni nak buat sesuatu, kita tak pasti. Cara tindakan kita, pemikiran kita, percakapan kita. Tapi kalau kita sandarkan kepada Quran, kepada sunnah, maka itu semua akan membawa kebaikan. Itu semua akan membawa kemanfaatan, keselamatan, ketenteraman, kebahagiaan dan seumpamanya. Tapi kalau ianya itu benda tu datang daripada diri kita sendiri atau daripada manusia yang lain, terutamanya kalau manusia itu adalah manusia yang kufur, yang syirik kepada Allah, maka perkara itu kita tak pasti sama ada dia boleh membawa kebaikan ataupun tidak. Bahkan biasanya perkara itu akan membawa keburukan kepada manusia. Baik. Gangguan rintangan yang ketiga ialah dalam bentuk qada Allah. Qada kita selalu sebut beriman dengan qada dan qadar. Qada ni dia lebih banyak, tuan-tuan, dalam bentuk ketentuan Allah yang dalam bentuk musibah. Mara bahaya tu kita tak pasti benda yang kita nak buat baik ke buruk apa semua. Ni qada ni benda yang dah maknanya betul-betul menimpa kita. Bila virus ini betul-betul menyerang dalam negara kita dan yang menyebabkan berapa banyak kematian hari itu, tuan-tuan? 1000 juga tak? Yalah, ramai juga yang meninggal ni lah. Lupa dah lama tak tengok apa. 100 ke 1000, 100 lebih Maknanya bila betul-betul tu, tuan-tuan,
kita kata ini adalah qada Allah. Allah Ta'ala dah tentukan berlaku. Ataupun kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji dengan macam-macam ujian, kehilangan sesuatu. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah. Ni pun kita lihat tutup guru kita, ustaz-ustaz kita pun mengupas ayat ini supaya dia menjadi panduan kepada kita bersama di dalam kita ini menghadapi apa jua bentuk ujian musibah qada Allah. Ya, Allah Ta'ala sebut, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang bermaksud, dan kami pasti akan menguji kamu. Perkataan lanabluwannakum, ada orang belajar bahasa Arab, apabila fi'il mudhari', dia fi'il maknanya kata kerja mudhari' yang menunjukkan perkara yang sedang dan juga akan berlaku. Ini panggil fi'il mudhari', kata kerja yang sedang atau akan berlaku dalam bahasa Arab. Bila dia ditambah dengan perkataan lam di depan, la nabluwa, kemudian ditambah pula dengan nun yang bersabdu, dia panggil nunut tauqid, nun yang menguatkan lagi. Lam dengan nun yang bersabdu, ini menunjukkan satu perkara yang Allah Ta'ala menyatakan kami pasti akan menguji kamu. Jadi kita ni tuan-tuan, ujian ni adalah sunnatullah. Maka kita ni tak boleh lari daripada ujian hidup ni. Masing-masing ada Allah Ta'ala uji masing-masing. Ya, kematian, kehilangan harta benda, terbakar ke, kena curi ke, apa ke tak, sakit begitu dan begini, ya, Allah Ta'ala uji. Kami pasti akan menguji kamu bisyai'in minal khawf, dengan sesuatu yang dalam bentuk ketakutan, kata Allah, benda yang kita bimbang, takut. Nah, kita masa PKP yang awal-awal tuan-tuan tak keluar rumah, tak keluar rumah, keluar-keluar pun pucat masing-masing, tak kena matahari. Tak. Ialah kalau keluar 1000 terbang tuan-tuan. Keluar 1000. Baik jangan keluar tak. Ya, cuma nak ceritanya takut. Takut kena pula dia kata virus ni boleh datang begitu begini. Lagi tuan-tuan. Tak. Ni sekarang ni pun kalau jumpa, boleh bersalam ke tidak ni? Duk main begitu juga. Nak bersalam ke tak nak? Nak bersalam ke tak nak? Kita tanya, sihat? Sihat, boleh bersalam. Berani, salam lah. Kalau tak berani, tak payah. Tak ada masalah. Cumanya, takut, bimbang. Takut ni macam-macam lah bila ada, kita kata, yalah, macam-macam perkara yang datang tu dalam bentuk berbagai-bagai bentuk musibah yang mengundang rasa takut dalam diri manusia. Wal ju' dan kelaparan. Ya. Kelaparan. Ini contohnya bila berlaku kemarau yang panjang dan peperangan dan seumpamanya menyebabkan manusia dalam kelaparan. Teruk ujian kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta benda. Banjir, terbakar, kena curi, hilang apa macam-macam lah. Wal anfus, dan juga kehilangan nyawa. Perang yang telah mengorbankan ribuan, ratusan ribu nyawa manusia. Perang dunia pertama, 2, 3. Perang yang sedang berlaku lagi di serata dunia hari ini, tak selesai-selesai manusia ni tak. Kehilangan nyawa, bahkan kita pun hilang nyawa di situ. Ada orang
keluarga kita yang meninggal dunia contohnya tak. Wassamarat, dan buah-buahan, yakni makanan. Makanan pun hilang, buah-buahan. Maknanya tidak ada hasil yang baik daripada makanan-makanan asasi dan seumpama. Ini dalam bentuk ujian Allah Ta'ala sebut secara umum. Lalu Allah Ta'ala menyatakan wabashiris sabirin, dan bergembiralah ataupun sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, bergembiralah orang-orang yang sabar. Nanti tuan-tuan ada gangguan rintangan yang keempat, iaitulah kesusahan dan balak bencana. Cara menghadapi kesusahan dan balak bencana ini adalah dengan sabar. Kalau tadi qada Allah, kita menghadapi dengan redha. Bila dah betul-betul berlaku menimpa kita, macam mana kita nak menghadapi ujian qada Allah ini? Kita wajib redha dengan qada Allah. Allah Ta'ala dah beritahu dah, Allah Ta'ala pasti akan menguji kita dalam hidup dunia ni. Ya, kata Allah wabashiris sabirin, orang yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian dalam bentuk yang berbagai tadi, mereka inilah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan berita gembira kepada mereka. Kita lihat antara sifat orang yang sabar ini, kata Allah alladzina idza asabathum musibah, iaitulah orang-orang yang apabila kami menimpakan mereka dengan suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itu berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah ni tak nanti orang mati tuan-tuan, tersepak tunggul pun inna lillah juga ya. Ya, tersepak tunggul, api padam, inna lillah. Jatuh motor, inna lillah. Semua benda yang kita ni dalam bentuk, termasuk dalam perkara yang berlaku pada kita yang kita ni tak suka, dia termasuk musibah. Sebutlah inna lillah. Kita kalau ada orang kata ni dia ni sakit, kita kata inna lillah, kamu doa dia suruh mati ke? Tidak. Tentu salah faham, orang kita tu salah faham tak. Bila dia tu sakit, kita dengar kita kata inna lillah, dia kata kita doa suruh dia cepat mati pula. Tidak begitu. Ini adalah perkataan orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman. Inna lillah, sesungguhnya kami ini daripada Allah, kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Kita akan balik kepada Allah. Yakni perkataan inna lillah ni tuan-tuan, dia menggambarkan apa? Yang kedua tadi, itulah berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Maksudnya orang yang sabar ni adalah orang yang juga berserah diri kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebut dia dalam ayat yang ketiga dalam kumpulan ayat tadi, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang-orang yang mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Allah Ta'ala berselawat ke atas mereka, yakni Allah Ta'ala memberikan kebaikan, keberkatan kepada mereka, warahmah, dan juga memberikan rahmatnya kepada mereka. Wa ulaika hum orang yang beroleh petunjuk. Jadi sebab itulah kita ni dalam menghadapi apa-apa bentuk ujian yang sekarang ni, secara khususnya virus COVID-19 ini, inilah di antara kita kata kaedah caranya untuk kita menghadapinya. Ya, kalau kita lihat tadi dengan sabar, dengan redha, dengan bertawakal kepada Allah, dan dengan bertafiq, yakni menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sabar, redha,
Dan sabar, redha ni semua tuan-tuan, ni bukan boleh dibuat-buat. Dia juga berkait, semua ni dia berkait dengan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, iman kita kepada hari akhirat. Dia akan membentuk akhlak dalam diri kita. Akhlak tadi antaranya adalah namanya sabar, namanya redha, namanya bertawakal. Ya. Sebab contoh saya ambil dalam bab qada Allah, ada orang bila Allah Taala uji dia dengan kehilangan seseorang yang dia kasih, maka dia pun menangis, sedih pula, terlalu sedih contohnya, berhari-hari menangis contohnya, murung, tak lalu nak makan, tak lalu nak tidur, apa semua, sehingga menjejaskan kesihatan diri dia sebab sedih sangat. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita ni, bila ditimpa musibah, kita kena sabar, kita kena redha. Jadi keadaan dia tadi yang ulama sebut, orang yang diuji dengan contoh tadi kehilangan sesuatu, dia ni berkeluh kesah, disebut perkataannya keluh kesah, sedih apa semualah, sedih, marah lah, apalah. Maka sebenarnya keluh kesah dia tadi, kesedihan melampau dia tadi, marah dia yang melampau tadi, tidak boleh mengubah apa-apa dah. Qada Allah ni tak boleh ubah dah. Kalau dengan menangis 15 hari 15 malam menyebabkan orang mati hidup balik, kita pakat menangis lah tuan-tuan. Tak, ini ulama bincang lah. Maknanya apa yang kita buat tu sudah tidak boleh mengubah qada Allah. Sedih tu tak jadi masalah. Nabi pun menangis ketika mana putera baginda meninggal dunia. Nabi menangis, sedih, tak jadi masalah. Tapi sedih tadi bukanlah bermakna Nabi berkeluh kesah, Nabi tidak redha, Nabi tidak sabar. Tidak, sedih itu sifat tabiat fitrah manusia. Tapi kalau sehingga sedih tadi sehingga dia pun tak makan, tak minum, sembahyang pun entah ke mana, apalah begitu begini, ya, kena pula dia bercakap dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya, maka apa yang dia buat itu, kata ulama, menunjukkan dia tidak redha dengan qada Allah. Maka kita tanya diri kita balik, siapa kita ni untuk tidak redha dengan qada Allah? Dan sebab itulah bila sebut bertafwid, yakni menyerahkan segala urusan kepada Allah, bila Allah Ta'ala tentukan sesuatu kepada kita, maka kita kena percaya apa yang berlaku itu pasti ada kebaikannya untuk kita. Contoh sekarang ni lah tuan-tuan, ada ini kita bincang sikit. Contohnya tuan-tuan, kita lihat tuan-tuan, kalau kita bandingkan ujian coronavirus ini tak, maknanya bila virus ini merebak dan dia telah memberikan impak yang membahayakan nyawa manusia, maka kita lihat kita sendirilah yang telah mengambil langkah-langkah untuk kita ini selamat daripada virus ini. Kita berusaha ambil langkah-langkah yang kita buat, macam-macam lah, jaga kebersihan, menjaga jarak, begitu-begini kita buat. Ada sampai masa baru-baru hari itu, para mugari yang tak pernah pakai tudung pun pakai tutup likuk habis tuan-tuan. Pakai tu macam yalah mengalahkan muslimat kita tak, pakaian tu maknanya sampai macam tu sekali. Sebab apa? Sebab mereka yakin virus ini berbahaya dan boleh mematikan, menyakitkan dan mematikan. Tapi kalau kita tanya balik diri kita tuan-tuan, setakat mana kita ini yakin bahayanya neraka sehingga kita ni
juga mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk kita ini selamat daripada azab neraka. Itu orang tak pandang serius. Sebab apa? Sebab neraka tu tak nampak depan mata. Tak nampak lagi orang kena campak dalam neraka. Boom. Kalau kita boleh nampak tuan-tuan, insya-Allah ramai yang insaf. Ada ramai yang insaf. Tapi itulah yang ulama kita buat perbandingan. Ya. Neraka ni adalah suatu tempat yang mana-mana yang azab ni ada satu tempat azab yang pasti, yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan termasuk di dalam rukun beriman dengan hari kiamat. Tak. Tapi setakat mana kita ini merasakan bahawa bahayanya neraka itu, bahayanya kemurkaan Allah Ta'ala itu, berbanding dengan kita ni rasa bahayanya corona virus. Sebab hari tu masa mula-mula PKP pertama tu, tiba-tiba dah orang masa tu baru cuti, awal cuti cuti penggal tu, balik kampung 3 bulan kat kampung, tak boleh ke mana. Sebab kalau keluar juga 1000 tuan-tuan. Tak. Ataupun disuruh pusing balik, patah balik, dia kata jenuh. Ya, kena kata. Tapi kita pun sabar je lah, duduk kat kampung pun tak letak. Maknanya awal tu memang semua tutup lah, tutup semua, tak boleh ke mana. Sebab apa? Bahayanya virus ni. Ya, bahayanya macam tu sekali. Mana kita buat langkah-langkah, masya-Allah tabarakallah. Ya, macam-macam langkah keselamatan yang kita sama-sama ambil. Tapi itu kita kena ambil iktibar bahawa begitulah sepatutnya kita juga merasa bahayanya neraka, bahayanya azab Allah, bahayanya kemurkaan Allah dan seumpamanya. Bahkan kita ni perkara tu adalah perkara yang pasti, yang pasti tuan-tuan. Ya, coronavirus ni tak semua orang akan lalui. Titiang sirat semua akan lalu tuan-tuan. Nak ke tak nak, semua kena lalu. Mati ni semua pakat mati. Ya, hisab semua pakat kena hisab. Coronavirus ni tak semestinya semua akan terasa, semua akan terkena. Ya. Baik. Jadi kita, itu yang perkara lah kalau kita lihat, yang kita juga kena ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Ada orang sebut juga tentang contoh masa awal-awal diberikan peluang Jumaat tu 40 orang lah mula-mula 40 orang tuan-tuan, siapa cepat dia dapat. Kita datang-datang, kita yang ke-41 boleh masuk masjid tak tuan-tuan? Balik polis datang cek. Polis datang cek tak? Suruh balik. Ya, suruh balik. Ini pun sekarang ni pun kalau udah penuh ruang ni, ada orang datang lagi, tak benar lah, suruh balik lah. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, tiba-tiba kalau akhirat kelak nama kita tak tersenarai ahli syurga tuan-tuan. Tak. Pergi pintu syurga, tak ada, kamu ke sana. Kamu ke sana. Ke mana? Ke neraka. Tak ada senarai, tak ada nama kita tuan-tuan. Dia tutup. Kat dunia ni boleh lagi lah balik sembahyang zuhur kat rumah tak. Tapi yang peliknya, sembahyang Jumaat tak penuh juga masjid. Ada tempat-tempat walaupun dah diberi peluang setakat boleh masuk, maknanya tak datanglah berapa ramai pun, setakat yang boleh lah. Ada masjid tuan-tuan yang masih kosong juga. Dulu masa tak pernah datang solat berjamaah, bising.
tak boleh jemaah, tak boleh jemaah. Tapi bila dah boleh berjemaah, tak penuh juga. Tempat lain lah, bukan tempat ni. Tak penuh juga tuan-tuan. Kita ingat bila mula-mula boleh datang berjemaah ni seramai mungkin, dah pengajian pun dah boleh mula balik, penuh lah orang datang ni tak. Tidak macam tu juga. Tengok orang lama juga katanya. Tapi Masya Allah, itulah ini ujian tuan-tuan. Dia menguji kita sebenarnya tak? Menguji kita. Maka kita kena bijaklah menghadapi semua keadaan itu. Baik. Jadi kalau Imam Ghazali dalam bab Aqabah yang keempat ni, kita menghadapinya kalau dalam masalah rezeki dengan bertawakal. Dalam urusan rezeki ini kepada Allah. Dalam rintangan dalam bentuk mara bahaya dengan cara kita bertafwid, yakni menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ya, bila kita dah fa iza azamta fatawakkal Allah, bila dah berazam berusaha, macam hari ni kita buat macam-macam usaha untuk apa, contohnya ya, untuk membendung virus ini, selebihnya kita bertafwid kepada Allah. Ya, moga-moga kita selamat. Dalam qada Allah kita kewajib redha, sebab kalau kita tidak redha, ianya tidak membawa apa-apa manfaat kepada kita. Bahkan bila kita tidak redha, bermakna kita tidak redha dengan ketentuan Allah. Sedangkan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, kita perlu yakin apa sahaja ketentuan Allah itu pasti ada kebaikannya untuk kita. Cuma kadang-kadang kita ini yang gagal ataupun yang lemah daripada mengetahui, untuk tahu secara pasti apakah kebaikan daripada di sebalik qada Allah, ketentuan Allah dalam bentuk musibah yang menimpa kita. Dan dalam gangguan yang keempat, iaitulah kesusahan dan balak bencana, dengan cara kita ini menghadapi dengan bersabar. Dengan cara kita bersabar di atas kesusahan tersebut. Sebab hidup ni tuan-tuan, kalau mudah saja dia tak ke mana lah, dia jadi lalai, jadi hanyut. Tapi bila Allah Ta'ala uji kita dengan bentuk balak bencana kesusahan, maka kita akan ingat kepada Allah. Kita akan ingat pada Allah. Bila nikmat ditarik, kita akan banyak berfikir dan seumpamanya. Baik, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit perbincangan kita dalam Aqabah, yang dalam gangguan rintangan yang pertama, itu dalam perkara rezeki ini. Baik, dulu dia sebut kepada kita bahawa saya kena ambil belakang sikit. Tentang dalam muqaddimah tajuk ini disebut bahawa kenapa kita perlu bertawakal kepada Allah dalam masalah rezeki. Yang pertamanya, supaya dapat menjuruskan tumpuan untuk beribadah, dan nanti ia akan berjalan baik, yakni ibadah itu akan berjalan dengan baik untuk anda menurut semestinya, kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak bertawakal maka sudah pasti memalingkannya dari beribadah kepada Allah, disebabkan oleh gangguan rasa keberhajatan kepada sesuatu keperluan rezeki dan kemuslihatan dirinya, sama ada gangguan itu zahir ataupun batin, sama ada terganggu ibadah dengan sebab menuntut cari rezeki dan usaha dengan badan, sebagaimana yang berlaku kepada kebanyakan orang awam yang gemar kasih kepada dunia, dan sama ada pula terganggu dengan sebab ingatan, keinginan dan was-was di hati,
sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah tetapi hati mereka masih bergantung kasih kepada dunia, sedangkan ibadah itu memerlukan kepada kekosongan hati dan badan dari kesibukan demi untuk menghasilkan hak ibadah dengan sebenar-benarnya. Dan kekosongan hati itu tidak akan berlaku melainkan kepada orang-orang yang bertawakal. Betul tuan-tuan, itulah yang disebut kepada kita bahawa kita ni seringkali hati, perasaan kita, hati kita, fikiran kita ini memikirkan perkara antaranya berkait dengan rezeki, berkait dengan keperluan hidup kita, keperluan itu dan ini. Maka perkara ini sering kali mengganggu, sama ada menghalang seseorang itu langsung tidak beribadah. Seperti ramai orang yang contohnya tak solat, tak apa dan seumpamanya. Kenapa? Sibuk bekerja, sibuk cari rezeki, ya. Dan kalau kita tengok memang ramai tuan-tuan orang-orang yang begitu. Kena berhenti tu. SOP ni tuan-tuan, kena berhenti tak? Ya. Tapi saya nak berhenti dah tu. Jadi begitu ya. Ada yang keberhajatan dia kepada keperluan hidup ini menyebabkan dia langsung terhalang daripada mengerjakan ibadah. Dan ada satu lagi pula yang mana hatinya walaupun dia melakukan ibadah tapi hatinya duk teringat, terganggu juga, sehingga kalau dia tengah solat tadi tuan-tuan, dia tidak khusyuk dalam solatnya, hatinya tidak hadir, dia duk fikir, teringat macam-macam benda. Setan pun memanglah kerja dia tuan-tuan, masa sembahyang itulah dia ajak kita fikir macam-macam. Ada. Kalau hilang barang tuan-tuan, Allahu Akbar, boleh ingat kat mana letak. Tengah sembahyang tu fikir, oh aku letak kat sini. Lepas sembahyang balik memang betul kan dia kat situ. Setan betul lah tak? Dia ganggu kita. Ya, dia ganggu kita. Sebab ini maknanya, ini nak beritahunya ada kita mana satu wallahu alam lah tuan-tuan. Kita tak naklah yang pertama tadi tak, sehingga langsung terhalang ibadah. Tapi yang kedua ni, ini memang berlaku pada kita semua. Ya. Kerana keberhajatan kita, keperluan kita kepada keperluan hidup ini, rezeki dan seumpamanya, maka dengan sebab kita memikirkan benda itu, hati kita teringat ke perkara itu, maka ibadah kita tidak mencapai suatu, kita kata tahap, suatu keadaan yang sepatutnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk, orang yang khusyuk dalam solat. Kalau kita baca asbab nuzul, sebab turun ayat ni tuan-tuan, diceritakan bahawa Nabi asalnya sembahyang, Nabi mendongak ke langit, Nabi tengok ke atas. Kemudian turun ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un, Nabi pun tunduk tengok ke bawah. Tengok ke atas tu pun termasuk tidak khusyuk. Kita bukan tengok ke atas, terbang tak, terbang entah ke mana. Allahu Akbar sampai Kuala Lumpur, Allahu Akbar sampai ke Chini pula tak, pilihan raya. Sampai ni sampai sini macam-macam. Allahu Akbar, virus ni bila dah nak yang pihak macam-macam tuan-tuan ya. Ini berlaku, maka dia sebut tadi hanya orang yang bertawakal kepada Allah, yakni dalam masalah rezeki ni serah. Ya Allah, kalau memang benda tu rezeki aku, insya-Allah. Ya. Sebab memang ada hadis Nabi sebut, kalau sesuatu tu memang dah dijamin dia menjadi rezeki kita, milik kita, kalau kita tak pergi cari, dia akan datang kepada kita. Ya.
Itu rezeki yang pastilah. Tapi jangan kita buat begitu. Ustaz kata kalau dah rezeki saya tak pergi cari pun dia pasti datang, duduk kat rumah je lah. Contohnya mati kering. Itu bukan maksudnya begitu, ya. Tapi ada rezekinya begitu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, setakat tu dulu untuk malam ni. Mematuhi SOP, Isyak kena berhenti. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk malam ni. Maknanya saya hanya ulang apa yang telah kita sebut sebelum ni. Kebetulan dalam isu menghadapi musibah ni, daripada apa yang disebut dalam rintangan yang keempat ni adalah sangat berkait dengan suasana yang sedang kita hadapi. Moga-moga ianya memberi sedikit panduan kepada kita bersama di dalam menghadapi apa jua bentuk gangguan, musibah, qada Allah dan seumpamanya. Dan akhirnya insya-Allah kita termasuk dalam apa yang Allah Taala sebut dalam ayat yang saya baca tadi, iaitulah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ialah orang yang berjaya sebenarnya dunia dan juga akhirat. Wallahu a'lam. Sebelum tutup, saya nak mengumumkan saya ada menganjurkan program korban di Kemboja pada tahun ini. Cuma pergi tu tidaklah, tuan-tuan tak boleh nak pergi. Kalau boleh pergi saya pergi tahun ni, sebab haji pun tak boleh pergi tahun ni. Jadi cumanya saya orang sana ada berhubungi, tanya ada ke lembu apa, jadi saya pun walaupun lewat pun saya buatlah juga, tuan-tuan. Jadi kalau ada siapa-siapa sini yang berminat untuk menyertai korban di Kemboja, satu bahagian lembu 360, 360. Kat sini mungkin 600, 63, 6,5, wallahu alam lah. Sana 36, dan kalau kambing 580. Jadi ada borang ni, saya borang siapa-siapa yang berminat, saya tinggal kat sahabat saya lah, saudara Syam atau Lan, untuk ada apa-apa boleh berhubung dengan dia lah, insya-Allah, ya. Tarikh tutupnya sehingga hujung bulan lah, 27 Julai insya-Allah. Sebab masjid kita pun tak boleh banyak dah, apa 4 ekor ni sehari. Kita tak buat sini tahun ni. Nak buat, katanya tak boleh lebih 4 ekor. Kalau ada 3 hari tu 12 ekor lah tak? Agaknya lah, wallahu alam lah. Apa-apa pun pengurusi masjid ke apa, memang ada taklimat khas lah, SOP raya korban ni tak? Okay. Dekat Kemboja, tuan-tuan, tak ada SOP lah. Bagi duit je insya-Allah jalan. Jadi setakat itu dulu, wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minin wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يدفعه ولا يكشفه أحد غيرك. اللهم اتمم بالخير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا. اللهم أنت رب الناس أذهب البأس اشفي فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.